Sekejap cikgu nak tekan rekod ni. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita akan sambung untuk bab 2 asas nombor. Setakat ni ada apa-apa nak tanya tak mengenai asas nombor, nota yang cikgu bagi hari tu? Ada yang nak bertanya tak? Tak ada lah. Nampak ada tak ni? Hello? Tak ada yo. Ada cikgu ada. Khairul cakap macam tak ada. Ada. Okey, kita cikgu akan menerangkan apa itu asas nombor, bagaimana kita nak wakilkan dan kita nak menjelaskan nombor dalam pelbagai asas. Okey. So di sini asas nombor ni selalunya diguna untuk sains komputer. Okey. So kita tengok dulu jadual ni. Okey, asas nombor ni asas dia ada daripada asas 2 sampai asas 10. Macam mana kita nak tahu asas tu asas 2? Apakah digit yang ada di dalam asas 2? Boleh siapa-siapa bagi tahu tak? Digit yang ada dalam asas 2. 0 dengan 1. Okey, 0 dengan 1. Kalau awak tengok kat sini asas 2, dia tak boleh ada 2. Okey, tak boleh ada 2. Dia mesti nombor yang kurang dari 2. Untuk asas 3, 0, 1, 2. Dia tak boleh ada yang lebih daripada diri dia dan ke atas. So di sini okey, apa contoh asas 2? Bila kita nak senaraikan asas 2 tu, kita kena senaraikan tu nombor tu dia mesti ada banyak mana pun yang awak senaraikan, dia mesti tak ada 2. Dia mesti kurang daripada 2. Jelas tak kat situ? Jelas cikgu, jelas. Okey. Yang lain hopefully okey jugalah. Tu okey, yang baru masuk ni beberapa orang. Cikgu tengah menerangkan digit-digit yang ada di dalam asas 2 hingga asas 10. Okey. Sebenarnya dalam kehidupan awak sekarang ni awak guna semua asas 10. Cuma asas-asas lain ni awak tak belajar lah. Okey, macam asas 5, nombor tu semua kurang daripada 5. 0, 1, 2, 3, 4. Okey. Dan bila awak senaraikan nombor-nombor apa yang ada asas 5, awak akan senaraikan nombor yang kurang dari 5. Contoh 43 asas 5. Kena letak asas yang kecil ni. Kecilkan sedikit daripada huruf yang ada. Okey. Awak nak bagi contoh pun awak boleh, tak semestinya 2 digit sahaja. Boleh digit berapa banyak pun tak apa, janji jangan ada 5, 6, 7, 8 untuk asas 5. Okey. Okey, seterusnya macam ni dia bagi contoh. Contoh kalau macam contoh kat sini asas 6, awak tengok nombor yang dia bagi adalah 35 asas 6. So nombor-nombor ni dia kurang daripada 6. Okey. Macam mana dibacakan asas nombor ini? Okey, macam 32 dengan 5 kecil ni dia baca 32 asas 5 lah cara nak baca kuasa. Okey. Nilai kita tengok contoh soalan. Okey, kita tengok ni lah. Terus. Okey. So tuliskan 3 nombor yang mewakili asas 2 hingga asas 9. Awak dah buat yang ni kan? 3 nombor je. Asas 2 hingga asas 9. Maksudnya sebenarnya kalau awak buat ni, awak kena buat asas 2, asas 3, asas 4. Bagi contoh 3, 3, 3, 3. Awak buat macam tu tak? Dia tak buat lagi? Buat macam tu. Okay, good. Maksudnya faham lah. And then nombor 2, bulatkan 3 nombor yang bukan mewakili nombor dalam asas 6. Mana yang bukan nombor dalam asas 6? 2, 4, 5, ya atau tidak?
Okay, 245 ni asas 6 atau tidak? Asas 6 sebab tak melebihi 6. Yes, dia tidak melebihi 6. 332 asas 6 tak? Asas 6. Okay, 461. Okay, 332 kenapa Fatihah kata tak? 332 Sebab ni. ada tiga. Tapi sekarang kita asas 6 Teha. Oh, Bukan asas okay. 3. Okey, 3 nombor bukannya asas 3. Okey, 3 nombor yang bukan mewakili asas 6. So yang ni tak ada 6. Okey, yang ni ada 6 confirm bukan. Lagi mana? 371. Okey, 371. Lagi? 829. 829. Itu saja. Itu sahaja. Okey, 3 nombor yang bukan mewakili nombor dalam asas 6. Yang lain ni yang cikgu tak bulatkan ni semua asas 6 sebab nombor dia semua kurang daripada 6. Dan tak semestinya asas 6 ni awak senaraikan tu 3 je 3 digit je. Lebih pun tak apa, kurang pun tak apa. Janji dia kurang dari 6. Okey, nombor 3. Berdasarkan 4 nombor ni awak kena senaraikan asas 5. Okey. Kalau asas 5 yang mana? Beritahu cikgu. Apa dia daripada senarai nombor ni? Okay, yang mana asas 5? 2, 3, 4 asas 5 tak? Ya, asas 5. Okay, 2, 3, 4 asas 5 sebab nombor-nombor tu kurang dari 5. 6, 7, 3 asas mana? Okay, 6, 7, 3 kita boleh letak dekat asas mana? 6, 7, 3 ni. Asas 8. Okay, asas 8 kita boleh letak. Dengan asas 9. Yes, dengan asas 9. Good, dah faham kat situ. Macam mana nak senaraikan nombor apa asas nombor dalam asas tertentu lah. 336. Kat mana? Asas 7. 336. Okey, boleh letak kat asas 7. Lagi? Asas 7. Lagi boleh letak kat mana lagi? 336. 4. Tak, 336 ni boleh letak kat asas 7. Asas 8 boleh letak tak? Boleh. Boleh lah sebab dia kurang daripada 8. 336 boleh letak kat sini asas 8. Lagi? Dekat asas 9 sebab dia kurang daripada 9 nombor-nombor dia. Okay, bagaimana dengan 281? Kat mana yang kita boleh letak? Asas 9 sahaja. Asas 9 sahaja sebab dia ada 8 di situ. Dah confirm yang bawah tak boleh. So siapa yang dah buat jawapan tu awak boleh tanda right kat awak punya buku lah, nanti check balik. Okay. Tentukan nilai tempat. Okay, untuk nilai tempat. Okay, nilai tempat ni tak buat lagi kan? Okay, macam mana contoh nilai tempat? Okay, kita tengok. Cikgu rasa cikgu kena tunjuk bagi juga kat atas ni. Nilai tempat Okay, kita tengok yang ni. Macam mana, apakah nilai tempat yang terlibat dalam nombor asas 2 sehingga asas 10? Okay, contoh dalam nombor asas 2, katakan ada nombor, okay, bagi kat cikgu satu contoh asas 2. Siapa-siapa pun tak apa. 110. 110. Okay, nilai tempat Macam mana kita nak tentukan nilai tempat? Nilai tempat maksudnya kita nak tentukan, okay, macam ni kosong ni. Ni asas 2 kan? Okay, awak tahu ni asas 2. Macam mana nak tentukan nilai tempat ni? Contoh yang ini. Cikgu kena jauhkan sikit lah. 110 asas 2. Allahu Akbar. Okay. 110 asas 2. Okay, nilai tempat untuk kosong. Okay, sebab kosong ni, okay, dia asas 2, awak kena nombor ini, contoh kosong lah. So kosong ni akan kuasa 2. Sorry. Bukan kosong, kuasa 2. 2 kuasa kosong. Okay, sorry Sekejap. Okay. Sebab dia asas 2, so awak buh 2, 2, 2.
Okey, sebab dia asas 2, kita letak 2, 2, 2. Kemudian kita kena letak asas 0, 1, 2, 3 kat atas. Mula daripada 0, 1, 2. Kalau ada nombor lagi kat depan, seterusnya lah 3, 4, 5, 6 kan. So, apakah nilai digit, nilai tempat untuk 0 ni? Okey, 2 kuasa 0 berapa? Okey, 2 kuasa 0 adalah 1. Apa-apa nombor bila dikuasakan 0, dia akan jadi 1. Macam contoh asas 3 ni, macam ini 2 kuasa 0. 2 kuasa 0, sebab ni 2 kan. Okey, 2 kuasa 0, 1. Yang ni asas 3. Okey, dekat tempat asas 3 ni, 3 kuasa 0 lah, kita mula dari belakang kan. 3 kuasa 0, 1. Kalau asas 4, 4 asas kuasa 0 adalah 1. Apa-apa nombor kuasa 0 adalah 1. Okay. So di sini kalau macam 2 pula. Okay, nombor yang kedua ni nombor 2 kan. 2 kuasa 1 berapa? 2 kuasa 1 adalah 2. That's why kat sini nilai tempat dia adalah 2. Okay. 2 kuasa 2 berapa? 2 kuasa 2 adalah 4. So asas 2 bila dikuasakan 2 dapat 4. Ni kalau asas 2 lah. A ni A semua ni merujuk kepada asas 2. So akan gantikan A ni dengan 2. Begitu juga dengan 3. So A ni bila ganti dengan 3, 3 kuasa 1 adalah 3 di sini. Okay. 4 kuasa 1 adalah 4. So kalau 4 kuasa 3, 64. Apa maksud 4 kuasa 3 ni? Okey, 4 kuasa 3 bermaksud 4 itu didarab sebanyak 3 kali. Okey tak kat situ? Nilai tempat yang terlibat dalam nombor asas 2 hingga asas 10. Awak kena letak, okey, contoh lain apa nombor asas 5? Bagi kat cikgu satu contoh asas 5. Nombor asas 5. Khairul, contoh cikgu satu. 1432. Okey, confident, bagus. Begitu yakin sekali je awak punya. 1432. Cikgu suruh bagi asas berapa ni tadi? 5. Okey, 1432 asas 5. Okey. So di sini cikgu nak susun apa nombor kat bawah ni? Actually bawah boleh, atas boleh, suka hati awak. Cikgu nak susun apa kat bawah ni? Secara berderet 5. ni. Okey, 5 sebab dia asas 5. So 5 kuasa 0. 5 kuasa 1. 5 kuasa 2. 5 kuasa 3. Okey, katakan cikgu garis dekat 2 ni. Maksudnya kat sini cikgu nak nilai tempat untuk 2. Okey, nilai tempat untuk 2 apa dia? 5 kuasa 0 lah. Kita buat latihan apa orang pun faham kot. Okey. Ni sekarang sekadar menyatakan nilai tempat sahaja. Maksudnya setiap nombor yang awak senaraikan, awak nak nyatakan nilai tempat tu, awak kena tengok apakah asas dia. Kalau asas 5, maka awak akan, sebab kita akan darab nanti dengan nombor-nombor ni 5 kuasa 0 ni sebab asas 5, 5 kuasa 0, 1 dan seterusnya. Okey. So kita tengok contoh ni lah. Nyatakan nilai tempat bagi setiap digit. Okey, maksudnya nilai tempat bagi setiap digit maksudnya 6, 2, 3, 1. Dalam asas 8, 6, 2, 3, 1. So nilai tempat dia kita letaklah. Bermula daripada 8 kuasa 0 sebab asas 8. Okey. So sama juga dengan yang ni. Untuk soalan B ni asas 2. Sebab dia asas 2, kita mula dengan 2 kuasa 0 dan naik ke atas. Okey. So bila kita dah menyatakan nilai tempat, bagaimana pula kita nak menyatakan nilai digit bagi suatu nombor dalam pelbagai aras. Okey, contoh kat sini. Alright, diberi 1010 asas 2. Okay.
Cikgu gariskan 1 contoh di sini. Bermaksud cikgu nak dia punya nilai digit. Okay, nilai tempat kita nak letak apa kat sini? Nak susun apa kat bawah tu? Nak kena buat petak ke? Tak buat petak pun tak apa. Nak susun apa kat bawah ni? Nilai tempat, nilai tempat. Letak apa? Asas. Apa dia? Tak faham apa? 2 kuasa kosong. Yes, 2 kuasa kosong, 2 kuasa 2 kuasa 1, 1. 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Okey, sekarang ni dia nak nilai digit untuk yang ini sahaja. So macam mana kita nak nyatakan nilai digit? Okey. So ni nilai digit dia adalah 1. Kita kena darab dengan 2 kuasa 1. Okey, 2 kuasa 1 berapa? 2 kan? Awak kena mahir 2 kuasa 1, 2, 3 kuasa 1, 3, 10 kuasa 1, 10. 10 kuasa kosong berapa? 1. Yes, 10 kuasa kosong 1. Apa-apa nombor kuasa kosong adalah 1. Apa-apa nombor kuasa 1 adalah diri dia balik. So bermaksud 2 kuasa 1, 2, 2 darab 1, 2. So ini adalah jawapan yang kita nak. 2 ni adalah nilai digit untuk 1 yang digariskan. Okay, kita tengok contoh yang kedua. 2012. Yang ini adalah asas 3 dan digariskan nombor 2 di hadapan. Dia nak nilai digit. Okay. First step awak kena susun dulu. Susun apa? Susun asas. Asas apa nombor ni? Asas? 3. 3. So nak susun apa? 3 kuasa? 3 kuasa? Mula dengan kuasa apa? Kosong. 3 kuasa 1, 3 kuasa 2, 3 kuasa 3. Dah mahir tak payah senarai yang belakang ni pun tak apa sebab kita nak apa? Kita nak nombor yang bergaris sahaja. So macam mana kita nak tahu nilai digit dia apa? Kita nak tahu nilai digit ni. So 2 kena darab dengan apa? Darab dengan 3 kuasa 3. Okay, semua tekan kalkulator. Tahu tak nak tekan kalkulator? 2 darab 3 kuasa 3. Cuba tekan. Dah ada kalkulator ni apa gunalah dah form 4, form 5 ni nak cepat. Berapa dapat? 54. Okey, 54. So apakah nilai digit bagi 2? Okey, nilai digit bagi 2 adalah 54. Nilai digit 2 ni okey adalah 54. Nak lagi contoh tak? Okay, yang ni apa terang kat cikgu. Okay, contoh seterusnya. Okay, kejap. Yang ni pun sama jugalah. So, nyatakan nilai digit yang bergaris. Kita tengok contoh diberi adalah 5037 asas 9. So dia gariskan 5 di hadapan. Apakah langkah pertama yang awak perlu lakukan? Tulis asas. Tulis asas. Asas yang ada kuasa. Bukan kuasa Power Rangers Kuasa ikut asas yang bermula daripada asas kosong. So 9 asas. 9 kuasa kosong. 9 kuasa 1. Yang ni 9 kuasa 2. Yang ni 9 kuasa 3. So dia nak nilai digit bagi 5. So yang ini sahaja yang kita nak. Yang belakang ni kita tak mau lagi sebab dia nak nilai digit sahaja. Digit maksudnya satu nombor. Satu nombor yang digariskan. Kalau dia bagi garis lah. Okey. So macam mana kita nak tahu apakah nilai digit bagi 5? So macam mana nak buat? Langkah kedua. 5 darab 9 kuasa 3. Kuasa 3. Okey, tekan kalkulator. Berapa dapat? 3,645. Okey. Penting apa tahu nak tekan kalkulator ni. Senang. Faham tak sekarang ni macam mana nak tentukan nilai digit yang bergaris bagi setiap nombor?
Okay, good. Faham cikgu? Okay, good. So sekarang ni, sekarang memang sekarang lah. Tadi kita dah, siapa baru masuk tu? Sekejap Kalau baru masuk je kena buka dulu. Okay. Masuk dah kot nah? Okay dah. Kita teruskan. Tadi kita sekadar menyatakan nilai, apakah nilai digit bagi nombor yang bergaris. Sekejap Ada apa-apa tanya soalan ke? Tak ada. Okay. Kita teruskan. Okay. Bagaimana pula awak nak menyatakan nilai nombor tu bagi nombor dalam pelbagai asas? Tadi sekadar satu digit yang bergaris. Sekarang ni semua nombor yang ada asas apa yang awak perlu nyatakan dia punya nilai. Okay, contoh kat sini diberi 11001 asas 2. Macam mana kita nak tahu benda tu asas 2? Kita tengok nombor tu mesti kurang daripada asas dia. Okey. Sama juga macam step yang atas. Apakah langkah seterusnya? Tentukan nilai tempat. Letak Asas. kuasa. Kuasa apa? Warna biru pula. Okey. Kuasa kosong hingga kuasa keberapa? Apa kuasa kosong? Apa kuasa kosong? 200. Dua kuasa kosong. 2 kuasa kosong. 2 kuasa 1. 2 kuasa 2. 2 kuasa 3. 2 kuasa 4. Dia tanya nilai nombor tau, bukan nilai digit. Nilai nombor maksudnya keseluruhan. Tapi cara yang sama juga mencari nilai digit, tapi kali ni setiap digit ni 11001 ni awak perlu cari dia punya nilai dia. Okey. So kita mulakan daripada depan lah. Macam mana? Awak tahu kan macam mana? Okey, contoh kalau cikgu nak cari 1 saja, awak buat apa? 1 darab 2 kuasa 4, betul? So awak Betul, akan cikgu. yes, 1 darab 2 kuasa 4. Kita kena tambah dengan 1 darab 2 kuasa 3. Kita kena tambah dengan 0 darab 2 kuasa 2. Kita kena tambah dengan 0 darab 2 kuasa 1. Kita kena tambah dengan 1 darab 2 kuasa 0. Okay? 1 darab 2 kuasa 4. Setiap nombor yang ada ni kita susun balik dan kita darabkan dengan asas dia yang nilai tempat dia. Then kita dapatkan je lah. Okay, 2 kuasa 4 berapa? 16. Okay, 2 kuasa 3 berapa? 16 lah. 16 darab 1, 16 kan? 2 kuasa 4, 16. Betul. 16 darab 1, 16. Okay, 2 kuasa 3, 8. 8 darab 1, 8. 2 kuasa 2. Kosong. 2 kuasa 2, 4. 4 darab 0, 0. Sorry. Tak apa, awak advance. 2 kuasa 2, 4 betul. Tapi 4 bila darab dengan 0, 0 lah. Apa-apa nombor darab dengan 0 akan jadi 0. Tak payahlah cari kan. Yang ni dapat berapa? 2 kuasa 0 berapa? 2. Yelah tu. Apa-apa nombor kuasa 0 adalah 1. 1, cikgu. Yes, 1. Tolong ingat apa-apa nombor kuasa 0 adalah 1. So bila 2 kuasa 0 sama dengan 1, maka 1 darab 1. 1 darab 1. Jawab. Tak, hampuan ni. Jawab. Keluarkan suara emas masing-masing. Alright, so tambah lah. Tambah dapat berapa? 25. Nombor-nombor ni sebenarnya bila awak darabkan dengan asas-asas yang ada, awak akan dapat asas 10. Macam mana boleh dapat asas 10, cikgu? Nombor-nombor ni awak tambah dia. Kan dapat nilai-nilai ni, awak tambah memang akan dapat asas 10. Apa-apa nombor bila awak darabkan, macam ni kan. Saya bagi contoh kat bawah ni lah. Macam contoh yang ini. 1201 asas 3. So awak akan tukarkan semua ni.
awak akan darab dengan 300, 301 kan. Setiap digit tu awak darab kan. So nombor last sekali tu awak akan dapat 10 sebab bila awak tukarkan ke dalam bentuk blok, dia akan dapat asas 10. Macam mana? Sekarang awak fahamkan tu dulu boleh? Kira tu asas tu Okey, faham, kira faham. tambah lah semua cikgu. Yes. Awak tambah je dia punya kuasa-kuasa ni. Setiap yang awak dapat tu awak tambah. Dia punya jawapan akhir itu adalah dalam asas 10. Okey, faham cikgu. Okay. Setakat ni awak fahamkan yang tu je. Awak sesuatu nombor tu asas berapa, nak tukar, nak dapatkan nilai nombor tu. Nilai nombor tu sebenarnya kita tukar ke asas 10. So kita buat step-step yang cikgu ajar dari tadi. 3 kuasa 3, 3 kuasa 4. Tapi dah mahir tak payahlah nak buat benda-benda ni. Kalau dah mahir awak buat je secara terus. Okey, 3 kuasa kosong berapa? Okey, kita mula dari depan lah. 3 kuasa 4 berapa? Cikgu tak buat step ni tau. Cikgu tak buat step ni. 81. 3 kuasa 4, 81. So 81. Okey, 3 kuasa 4, 81. 81 darab pula dengan 1 dapat 81. Okey, kita letak tambah. 3 kuasa 3 berapa? 27. Okay, 27. 27 tu darab pula dengan 2. Dapat berapa? 54. Okey, 54. Okey, 3 kuasa 2. Okey, bila dengan kosong aja automatik kita darab, kita tambah kosong je lah. Apa-apa nombor darab dengan kosong. Ni nombor-nombor ni 3 kuasa 2 kan 9. 9 darab kosong akan dapat kosong. 3 kuasa 1. 3. Nampak ni. 3. Okey, 3 kena buat apa? Darab dulu dengan Darab 2 2 jadi dapat 6. 6. Okey, tambah juga. 3 kuasa kosong. 1. 1 darab 1. 1. Yes. Awak tambah semua, awak akan dapat 1, 4, 2 asas 10. Okey, boleh tak kat situ? Boleh. Okay. So daripada first tadi awak belajar adalah bila nombor digariskan, dia nak digit tu sahaja. Okay, macam contoh yang ni dia garis 2. Dia nak digit tu sahaja dia punya nilai dia. Nombor dia, so awak akan jawab yang nilai dia tu sahajalah. Yang nombor yang bergaris. Tapi this time untuk yang second one kita belajar adalah nombor tu tak bergaris. Awak kena cari setiap digit tu kemudian ditambahkan. Nak darab dengan berapa? Nak darab mesti dengan apa asas yang ditanya. Okey tak? Okey cikgu. Okay, good. So awak akan buat latihan. Cikgu bagi, okey contohlah, okey. Tentukan nilai tempat yang bergaris bagi setiap nombor berikut. Okey, kita tengok soalan J. Soalan J ni. Apa jawapan awak? 3, 2, 2, 1 asas 5. Tentukan nilai tempat yang bergaris. Ni nilai tempat dulu Kalau nilai tempat, dia ada nilai tempat, dia ada nilai digit. Okey, yang ni nilai tempat yang bergaris di belakang. Apa nilai tempat dia? 500. Yes, 5 kuasa kosong. Tepat sekali. Kalau dia tanya nilai digit bergaris. Nilai digit pula 3, 2, 2, 1 asas 5. So yang bergaris dekat sini. Apakah nilai digit dia? Tadi nilai tempat betul dah 500. Yes, 1 jawapan dia. Sebab apa 1? Sebab apa 1 Khairul? 500 sama yes, dengan 5 kuasa kosong sama dengan 1. 1 darab 1 dapat 1. Ni nilai digit untuk yang bergaris sahaja. Boleh tak? Boleh cikgu. Okey, macam nilai nombor pula. Okey, nilai nombor. Tadi nilai tempat, awak senarai, awak just nilai tempat. Okey, nilai digit awak kena darabkan dengan nombor yang ada. Seterusnya adalah nilai nombor. Okey. So nilai nombor kita 3, 2, 2, 1 asas 5. So macam mana nak tentukan nilai nombor? Yang ni yang 3-4 step yang cikgu ajar tadi tu. Yang ni 5 kuasa kosong.
5 kuasa 1. 5 kuasa 2. 5 kuasa 3. So tekan kalkulator. 5 kuasa 3 darab 3. Berapa? Setiap asas ini perlu didarab dengan nombor di atas dia. Berapa? Apa dia kalkulator kan? Kelas cikgu jangan keluarkan kalkulator Berapa? 128. 128. Kena tambah dengan 5 kuasa 2, 25. 25 darab 2. 50. 50. 5 kuasa 1. 5. 5 darab 2. 10. 5 kuasa kosong 1. 1 darab 1, 1. So tambah semua dapat berapa? Ha. 189. Okay, thank you. Ni semua nombor ni setelah D ni adalah asas 10. Asas 10 tak tulis tak apa 10 itu kalau tak tulis tak apa sebab bila kita tak tulis tu memang nombor itu adalah asas 10. Kecuali kalau awak tak tulis nombor tu asas 2 hingga 9 kena tulis. Sebab dia wajib ditulis lah. Yang 10 tak apa tak tulis. Ketiga perkara ni awak belajar hari ni nilai tempat, nilai digit dan juga nilai nombor macam mana nak cari. So yang lain ni kita buat dalam kelas. Nanti cikgu bagi latihan mana yang awak kena buat. Okay. Setakat itulah kelas kita hari ini. Terima kasih kepada yang hadir. Berapa orang ni? 15. Alhamdulillah. Cik, Ikuan baru join Nanti cikgu upload lah video yang cikgu